wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita kembali untuk sesi PDPR minggu yang ketiga. So, saya akan teruskan tajuk lukisan perspektif soalan nombor 10. So, saya harap pelajar-pelajar dah cuba soalan nombor 7, 8, 9. Mudah sajalah. Kalau ada masalah tu boleh kontak saya ataupun tonton balik video ataupun lihat balik PowerPoint yang saya share tu. Okey. Kita teruskan PDPR hari ini, minggu ketiga. So, kita lihat soalan 10 ni. Ini adalah soalan perspektif. Baca soalan supaya tak silap. Lukis pandangan perspektif satu titik bagi objek itu. Kedudukan titik stesen. Ini titik stesen. Satah gambar. Garisan ufuk ataupun garis ufuk. Garis bumi. Serta orientasi, ini pandangan atas, ini pandangan hadapan, dan di sini pandangan segi. Ini merupakan contoh soalan sebenar lah. Maksudnya tiada lagi objek. Sebab itu saya letak muka saya dekat situ. So objek memang tak ada. Okay. So bagi pelajar yang dah mahir ortografik, yang ini tak ada masalah. Tapi tak ada problem pun, bukan susah sangat pun. Okay. So bagi yang nak sketch, ruangan di sini ada kosong. Siapa nak sketch, sketch dulu, tak ada masalah. Panduan awal awak ingat, untuk satu titik, mana-mana yang horizontal ni melintang, 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 ataupun pada pandangan atas ni melintang, melintang, melintang. So dia melintang lah. Okay. Pandangan sisi ni berbeza sikit. Kita lihat pandangan hadapan dengan pandangan atas. Okay. So kita terus mula. So yang pertama sekali kita nak cari titik lenyap. Okay, tegak ke atas sampai ke garis ufuk. Bukan satu gambar garis ufuk. So itu adalah awak punya titik lenyap. Okay. Kemudian garis tinggi di sini. Tengok kat situ ada 5 lah. Okay. So garisan-garisan ni sebenarnya turun ke bawah habis pun tak apa, sampai ke garis bumi pun tak ada masalah sebenarnya. Kemudian dari pandangan hadapan, okay. So tujuan utama kita buat kotak di sini ni supaya kita nak lukis semula pandangan hadapan. Kiranya pelajar nak lukis semula pun boleh, tak ada masalah, tapi pastikan gunakan pensel 2H. Semua ni gunakan pensel 2H dulu. Untuk TL ni, garisan TS pergi ke TL ni, ini dah memang kalau awak nak hitamkan pakai HB pun tak ada masalah. Untuk yang lain ni gunakan 2H dahulu. Okey, so perhatikan titik-titik ini. Kalau awak lihat, titik ni dah diunjurkan ke bawah. Okay. So kalau awak lihat pada pandangan hadapan, titik pada kiri sekali sebelah atas ni tak ada apa-apa. So ini sebenarnya tak ada titik. So, titik yang sepadan adalah titik yang ini. Kalau ini kita panggil sebagai A. Ini A. Kalau awak panggil ini sebagai B. Ini B. Ini C. Ini C. Ini D. Ini D. Dan seterusnya lah. Dan pelajar juga kena faham, kadang-kadang pada pandangan atas di sini, for example titik ini, dia bukan satu titik, dia adalah satu garisan dari atas ke bawah. Macam pensel lah. Dari hadapan, awak nampak satu atas, satu bawah. Tapi dari pandangan atas, kalau kita lihat daripada atas, awak akan nampak satu titik saja. Okey. So, kaedah yang ditunjukkan di sini, kita akan lukis permukaan demi permukaan. Kalau kita lihat, kita tak guna lagi pandangan sisi. Tapi awak boleh lihat, garisan ni sama tinggi. Sama tinggi, sama tinggi. So, tak perlu garis lah. Okey, seterusnya, kita lukis garisan penglihatan dari TS ke pandangan atas. Sini ada banyak. 2, sini lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Cuma kat sini dia tertinggal. Okey. Nak buat boleh. Okey. So yang awak perlu tahu, titik pada pandangan atas ni telah dipindahkan ke satah gambar titik ini. Titik yang kedua pindah ke satah gambar. Titik yang ketiga ni pindah ke satah gambar. Titik ini juga pindah ke satah gambar. Titik ini pun satah gambar. Terusnya lah. So, titik-titik ni telah dipindahkan. So, satu garisan yang tertinggal kat sini, so pun boleh buat juga garisan ke titik stesen. So nanti dia akan turun ke bawah. Okey. Okey. So maksudnya apabila titik pada pandangan atas ni telah dipindahkan ke satah gambar, so kita akan buat satu garisan tinggi dari satah gambar ni ke bawah, merujuk kepada kedudukan titik tu sepanjang garisan ni. Cuma kita tahu kat mana lagi. Okey, pindah ke bawah, 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 pindah ke bawah. So garisan-garisan ini juga pastikan tidak terlalu hitam. Gunakan 2H. Pun sama, boleh terus sampai ke garisan ataupun garis bumi. Tak ada problem lah. Okey. So sekarang ni kita lihat titik yang sepadan. So titik ini tadi saya kata sini A. So inilah titik A. That's why kalau awak boleh lakar dulu ataupun lukis dulu guna 2H pada pandangan hadapan dekat sini. So lebih mudah untuk kita unjurkan ke titik lenyap. Kita lihat, unjurkan titik. So, titik di sini pandangan hadapan telah dipindahkan ke titik di sini. Buat unjuran ke titik lenyap. Okey. So kita lihat nantilah dia potong kat mana. Banyak garisan ni. So jangan confuse lah dekat mana. Sama juga. Unjurkan titik ni. Oh sorry. Ni titik ni kita unjurkan. Titik yang ini kita unjurkan. Okay, kalau awak tengok kat sini ada dua pula diunjurkan kat sini. Okey. So yang ni tak payah dulu sebenarnya. Ni biarkan dulu, tak apa. Okey, so nanti awak tak confuse pula. So yang kedua ni biar dulu. Sebab titik awak di sini. Ya. Ni biarkan dulu. Terusnya ni pula, and then di sini, and then bawah ni, and then seterusnya. Okay, titik yang paling kiri ni tak perlu because pada soalan butiran terlindung tidak perlu dilukis. So yang ni tak perlulah. Okay, kita kalau boleh nak kurangkan garisan. Banyak garisan nanti awak pening. Okay, so saya ingatkan semua ni guna 2H. Pastikan tepat. Guna set square 60 tu, panjang sikit. Okay. So dah dapat bentuk seperti ni. Bagi yang dah boleh imagine ataupun buat lakaran, mudah dia nampak. Bagi yang tidak, tak apa. So pandangan hadapan ada dua permukaan. Permukaan bawah dan permukaan atas. So kita kenal pasti yang mana di hadapan sekali. So di sini kita boleh rujuk pandangan sisi. Pandangan sisi ini depan. Second line ni belakang. So yang depan ni kalau kita lihat sama tinggi dengan segi 4 ni. So ini adalah di hadapan sekali. So kita boleh buat garisan objek terus. So itu dia punya garisan objek. Yang biru ni pun ada tak apa je lah. Dan yang bawah, tolonglah jangan lupa, walaupun dah hitam, awak kena ada kesan pensel. Okey, so selesai permukaan pertama. Permukaan yang kedua yang ini. Yang ini kita dah faham dia masuk ke dalam sedikit. Berapa jauh tak ada ukuran sebab kita guna perspektif.
bergantung kepada titik stesen. So, apa yang kita perlu buat, awak kena kenal pasti garisan ini di mana. Okey. Garisan ini di sini. Pandangan hadapan nampak pensil atas bawah. Ingat pula pandangan atas nampak satu titik. So, ini garisan ini akan kelihatan satu titik. Okay. So, titik ini kita telah pindahkan ke satah gambar di sini. So, sepanjang garisan ini akan ada dua titik. Satu atas, satu bawah. Yang mana satu? So, kalau lihat titik ini telah diunjurkan ke belakang sampai titik ini telah diunjurkan ke belakang sampai sini. So, standby line ni sangat penting. So, standby line dekat sini ada dua titik. Satu yang atas, satu yang bawah. Itu yang kita hitam. Okey. Okey, sekarang ni bentuk ini kita cuba lukis semula sebenarnya. So, ini sudah ada. Yang ni horizontal pula. Yang horizontal ni. Horizontal ni adalah titik yang kedua. So, sama juga. Dia ada satu titik bawah, satu titik atas. Tapi ingat, ini horizontal. So, di sini pun horizontal. So, ini titik yang kedua. Telah diunjurkan ke bawah sini. So, turun sampai bawah. Sama juga dia akan ada dua titik di sini. Yang pertama horizontal. Tadi saya bagi tahu melintang. Sini pun melintang. Sampai mana? Sampai standby line. So, yang titik atas kita lihat garisan unjuran tadi ada satu. Ni ha. Kita telah unjurkan ke atas. So, di situ. Okey. Bagi yang tak confident, jangan hitamkan dulu. Awak buat garisan binaan dulu. Pakai 2H. Selepas dah habis, titik bawah sudah, titik atas sudah. So, horizontal ni, ingat. Horizontal. Titik yang ketiga, kita pergi pindah titik yang ketiga. Titik ni yang ketiga. Telah dipindahkan ke satah gambar. So, di sini kita turunkan dan kita lihat panjang garisan ni ada satu je. Satu je. Bawah tak ada. So, ada satu saja. Ada satu titik. Dan titik tu bersambung. So, kalau kita lihat horizontal. So, horizontal lah. Jangan pergi ambil unjuran ni pula. Sebab di sini horizontal. Horizontal. Okay. Next. Titik ni akan turun ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah yang mana? So, kalau awak lihat titik ni tak ada. Kita tak ambil ni tadi. Mana ada titik ni kan? Titik ini sebenarnya yang ini. So, tak perlulah dulu. Biar dulu. Dah selesai dah pun. Kena biarkan. Selepas tu kanan lagi ada satu titik lagi. Di sini. So, titik ini telah diturunkan ataupun telah dipindahkan ke satah gambar sampai bawah. So, kita pun dah ada garisan unjuran ke titik lenyap. Sambung. Okay. And then permukaan ini ataupun garisan ni horizontal. So, ingat horizontal lah. Lintang lah. Dia akan bertemu dengan permukaan ini. Okey, tapi bukan jumpa kat depan. Dia jumpa kat belakang. Sebab tu awak kena ingat dia horizontal. Horizontal. Okey, yang ini naik ke atas. Naik ke atas. Unjuran ni, lihat unjuran ni. Sebab tu awak kena ingat, kalau dia tak nampak garisan dekat situ, pada pandangan hadapan ni tak nampak garisan, itu
itu adalah garisan unjuran ke TL. Kalau nampak, kita lihat tegak, horizontal dengan melintang. Yang ni horizontal, semesti horizontal. So, permukaan pandangan hadapan dah selesai. Satu bawah, satu atas. Dah selesai. Okey. Sekarang ni kita lihat pandangan atas pula. Pandangan atas ada 3. Ada 4. 1, 2, 3, 4. So, kita akan buat yang ni dulu. Sebab dia bercantum dengan permukaan belakang. Okey, so untuk pandangan atas ni, mana-mana garisan yang nampak tegak ni, ini adalah garisan unjuran ke TL. Garisan unjuran ke TL. So, daripada titik paling depan sekali, pergi ke titik ni, just buat unjuran saja. Yang horizontal, horizontal lah. Ini pun sama, unjuran. Okey. Tapi kat sini tak ada kan? Yang ada adalah ini. Jangan confuse lah. Ini garisan yang open. Ini garisan pandangan atas. Okey, this point. Tutup dia. So, kita dapat dia punya kotak pandangan atas. Jangan confuse size dia, sebab ini adalah perspektif. So, perspektif ni kita tak tahu ukuran dekat sini. Jangan ikut ukuran ke atas ni 1 cm, sini nak 1 cm, tidak. Okay, dia bergantung kepada kedudukan titik lenyap awak. Makin jauh ke kanan, makin panjang ni. Makin dekat dengan pandangan atas sini, dia makin pendek. Okay, so itu untuk pandangan atas. Okay. Kita tak perlu nak selesaikan pandangan atas, sebab pandangan sisi ni tinggal satu garis je. Kotak ni tinggal sambung saja, jangan biarkan kosong, rugi. Okay. Itu adalah dia punya pandangan sisi. Okay. So, pada pandangan sisi, saya masuk sikit. Dekat sini ada hidden line, garisan tersembunyi. Maksudnya di sini ada satu unjuran ke dalam, tak nampak. Okay. And then kotak ni sebenarnya condong. Okay. Titik-titik tu dah ada sebenarnya. Awak pun mungkin ada yang dah nampak. Okay. Seterusnya, pandangan atas yang kita lihat ni lebih mudah. Yang kedua. Ini kita lihat tadi, saya dah bagi tahu yang tegak ni mesti pergi TL. Pergi TL. Sampai sini sudah cukup. Butiran terlindung tidak perlu dilukis. This point ni pun pergi TL. Tapi pergi TL sampai mana? Sampailah titik ini. Lepas tu horizontal. Ni jangan tengok ni, merah ni salah, kita tambah. Kita buat unjuran ni dulu. Sama juga. Titik ni telah dipindahkan ke bawah. Dekat sini sebenarnya tak payah nak pakai set T-square lah. Sambung je. Sepatutnya mestilah horizontal. Dia tak sambung lah. Dia buat ni. Okay, tak apalah. So, titik ni pun sama, pergi ke TL. And then tinggal tutup saja. Tutup. Okay. So, bagi pelajar-pelajar yang tak boleh imagine, ada dua guide yang penting lah. Yang pertama, pandangan hadapan. Yang melintang tu memang melintang. Yang tegak tu memang tegak. Yang tak nampak, pergi ke TL. Pandangan atas, garisan yang tegak ni adalah garisan yang pergi ke TL. Yang melintang, melintang lah. So, pelajar kena tahu dua perkara. Yang melintang, melintang. Yang mana satu pergi TL. Pandangan hadapan pergi TL memang tak nampak. Okay. Di sini baru kita nampak yang kita buat. Okay. Alright. Tak apa. Cuba. Tak boleh nanti kita lukis balik. Ini PDBR je. Nanti bersemuka kena lukis lagi. Okay. Next. Untuk soalan yang ke-11. Okay. Sama juga. Pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi.
Okey, cuma dekat sini ada satu permukaan yang serong, macam garisan condong macam tu kan. Yang tadi kita ada belajar tersembunyi. Okey, permukaan rata, permukaan tersembunyi, itu je. Yang ini permukaan condong ada, permukaan condong pelik pun ada. Okey, sama juga TS, SG, GU, GB. Pandangan hadapan, pandangan atas, pandangan sisi. Objek tak ada. Nak sketch sini, tak nak pun tak apa. Okay, paling teruk, alamak, okey lain tak. Okay. Paling teruk, takkanlah titik lenyap tak boleh cari. Titik lenyap. Okay, titik lenyap. Okay, kemudian objektif kedua, nak lukis balik pandangan hadapan. Okey, ini garisan tinggi. Ini turun bawah pun tak apa. Okey, daripada pandangan. Okay, ini dia terus sambung kan. Terus sambung kan. Ini nak sambung terus ke sana pun boleh, tapi tak perlulah sebab dia memang sama tinggi pun. Tak mungkin pandangan hadapan, pandangan sisi tak sama tinggi. Okey. Itu dah tak ada lagi tiga garisan. Okey, pelajar boleh lengkapkan kat sebenarnya. Saya ulang balik. Ini titik, ini titik, ini titik, ini condong pun boleh. Turun bawah. Ini condong pun boleh. Tapi pastikan yang hitamkan dulu. Okey. Alright. So sekarang ni ada satu tambahan masalah awak. Permukaan pada pandangan hadapan ada 3. 1, 2, 3. Okey. So kena pasti mana yang di depan dulu. So kalau kita lihat, kita jadi confuse. Yang mana satu? Bawah ni ke atas ni? Kalau saya belasah yang atas ni dulu. Betul lah, tak faham kan? Saya belasah ni dulu. Tak apa. Okey, so kita lihat. Garisan penglihatan, garisan penglihatan, garisan penglihatan, garisan penglihatan, garisan penglihatan, garisan penglihatan. Itu lah. Tak ada lagi kan? Atas ni buat kan? Okey. So, titik pindah ke SG, titik pindah ke SG, titik pindah ke SG, titik ini pindah ke SG. Semua dah pindah. Okey. So, titik yang kita pindahkan tadi, katakanlah ni A, telah pindah ke A kat sini. So, sepanjang garisan ni adalah A. Supaya kita kena kenal pasti ada berapa titik, satu titik ke, dua titik ke kan? Kita tengok lah. So yang dipindahkan tu yang ini. Titik. Ada dua lah. Kita tak ambil yang depan. Tak apa. Nanti dulu. Buat dulu garisan standby line ni. Buat dulu. Buat sampai GB. Garisan bumi. Okay. Okay, kita lihat. Tak tahu kan yang mana satu, confuse pun sama. Katalah tak tahu, tak payah lukis lah. Ni tak tahu, ni tak tahu. Yang mana satu depan, tak apa. So titik yang serupa, ini titik yang serupa dengan titik ini, pergi TL. Titik ini serupa, pergi TL. Ni ada satu lagi, ada dua. Okay. Titik yang serupa. Ini titik ini. Titik. Okay, sama juga butiran terinong tidak perlu dilukis. So titik paling kiri ni tak payah. Kalau nak lukis juga boleh, tapi buang masa je kat sini, tak nampak. Okay. So ini adalah semua unjuran-unjuran dia. Mungkin belum nampak lagi. Sekarang ni kita cuba lukis dulu. So ini adalah pandangan bawah sekali. Bila kita dah selalu lukis, kita akan faham dua bentuk ni. Yang bawah sekali, yang depan sekali adalah yang bawah, bukan yang atas. Okay. So maksudnya ni seperti satu macam apa
slab lah, ataupun macam satu permukaan yang condong lah. Cuma kalau awak tengok daripada atas ni, permukaan condong dia segitiga ni. Dia bukan sampai ujung Ada yang kita panggil sebagai permukaan oblik. Ini tak apa. So di sini. Kemudian next, yang ini pula. So tinggi ni, mana tinggi ni? Pindah belakang sampai mana? Sampai garisan ini. Okey, so ada satu atas, satu bawah. Sama macam soalan nombor 10. Okey, lepas tu horizontal. Horizontal lah dia. Okey, titik yang kedua kat sini. Titik yang kedua ni yang pergi atas dulu. Kita buat horizontal, melintang. Okey, ini permukaan dari hadapan. Satu permukaan. Tapi nampak satu garisan. Ini satu garisan. Ini sama macam emas awak lah. Saya ambil emas ni kan. Sekarang ni musim emas kan. Emas tengok daripada depan sping. Daripada atas. Okey. Satu garisan. Okey, seterusnya naik ke atas. Okey, mengapa naik ke atas? Titik ini telah dipindahkan ke bawah, ke sata gambar. Sepanjang garisan ini, kita tak sure ada satu titik ataupun dua titik. Kita lihat, oh ada dua titik. Okey, kemudian awak dah buat unjuran tadi. Satu unjuran titik yang bawah, satu unjuran titik yang atas. So ini adalah garisan standby. So dua titik ni berada di sini. Okey, untuk yang condong sama juga. Pindah ke kanan lagi. Titik ni telah dipindahkan ke SG. Turun ke bawah. So sepanjang garisan ini, kalau kita lihat, ada berapa titik? Macam ada 3 titik. Tak apa, kita cari yang bawah dulu. Okey. So ini dia punya unjuran. Pindah ataupun ni garisan dia. Sorry ni titik dia. Ni titik garisan unjuran. So turunkan, dia bertemu di sini. Salah. Sini. Buat pula yang garisan horizontal ni. Okey. Turun ke bawah titik ini. Titik yang serupa, turun ke bawah. So dekat sini ada 2 titik. Nampak kat sini ada 3 titik kan? Tak apa. Sebab kita nak buat permukaan ini dulu. Kemudian horizontal, tutup. So 1, 2. Ada satu gini tak selesai ni. Tapi satu ni sebenarnya jangan fikir sangat. Awak nampak daripada pandang atas, garisan tu condong. Condong lah dia. Kalau melintang, melintang. Kalau condong, condong. Okey. Lama. Ini tak cerita pula pasal tentang kuasa. Laju sikit. Ni yang condong. Dia pergi buat pula tempat lain. Condong ni last sekali. Ni. Ini yang saya maksudkan tadi. Condong. Saya belum siap. Satu lagi. Sambung ke bawah. Okey. Saya patah balik. Okay. So, oleh sebab permukaan itu agak susah, so dia tak buat dulu. So, dia akan buat yang mudah dululah. Selepas dah habis ni, so kita cuba selesaikan pandangan atas ni. Pandangan atas ada 2 segitiga, 2 segi 4. Okey. So ingat garisan tegak ni adalah garisan unjuran ke TL. Sambung ke TL. Itulah. Garisan belakang ni pun sama, pergi TL tapi tinggi sikit. Bukan di sini, di atas ni. Sambung ke TL. Yang bawah ni ada satu lagi. Pergi ke TL.
titik ni pergi sana terus. VDPR. Kenapa? Sebab bentuk di sini adalah bentuk macam L lah. Sebab dekat sini tak ada garisan. Kalau ada garisan kat situ, ni turun bawah lah. Okay, and then naik ke atas. Sebab di sini naik ke atas sekali. Okay, and then horizontal. Horizontal lah. Garisan unjuran. Susah juga nak menerang macam ni tak mesti sekali. Dia tak ikut pula. And then tutup garisan unjuran. Yang atas ni unjuran. Okay, yang ini bukan horizontal. Okay, so masuk soalan 11 ni kita kena hati-hati sikit. Ada sikit sama dengan soalan 10. Tak semua horizontal. Kalau you buat horizontal tak bersambung. So ini adalah permukaan condong. Kenapa? Sebab sini condong. So dia ada dua garisan condong. Garisan condong paling kurang ada dua. Tak mungkin ada satu je. Tak logik. And then tutup. Dan satu lagi garisan horizontal di sini. Ni yang belakang ni lah. Okey, barulah masuk permukaan condong atau permukaan oblik. Gariskan. Nampak pada pandangan atas satu garisan melintang condong. Nampak satu garisan daripada pandangan sisi pun sama. So kita buat saja garisan itu. So inilah bentuk dia. Agak sukar sebenarnya kita tak boleh nak imagine. Okay, imagine ni bukan semua orang boleh. Okay, saya harap awak cubalah. Okay, so saya stop dulu pada kerja lain. So kita akan jumpa pada sesi PDPR yang lain. So sekian dulu daripada saya. Cubalah. Cuba dan cuba lagi. Di rumah cuba, nanti jumpa kat sekolah, nanti kita akan buat sekali lagi. Jangan risau. At least awak buat. Nanti awak hantar lah. Okay, sekian dulu daripada saya. Sekian, terima kasih.